Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, anak-anak pelajar, agak lama ya cikgu tak upload sebarang video ya semenjak sesi PDP bersemuka untuk pelajar tingkatan 6 atas yang baru sahaja selesai menduduki peperiksaan untuk semester yang kedua. Okey. Jadi hari ini ya cikgu akan bincangkan ya untuk subjek pengajian perniagaan semester yang pertama. Okey, jadi untuk kali ini cikgu akan lihat kepada bab yang terakhir, bab kelima, iaitu sumber manusia. Jadi ya, untuk mengetahui apakah perkongsian cikgu untuk kali ini, ya kita jumpa selepas ini. Okey anak pelajar, ya, perkongsian untuk hari ini adalah di bawah bab yang kelima iaitu sumber manusia yang mana cikgu akan kongsikan berkaitan dengan anak topik yang terakhir ataupun subtopik yang terakhir untuk bahagian ini berkaitan dengan perhubungan industri. Okey, apa yang terdapat dalam perhubungan industri? Ya, kita lihat di sini ya. Perhubungan industri ini tentang apa? Sebelum itu kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita lah ya. Diharap di akhir video ini para pelajar dapat mentakrifkan maksud perhubungan industri dan kepentingannya. Okey, kemudian dapat menjelaskan fungsi, peranan serta kepentingan kesatuan pekerja yang mana di sini termasuklah ya Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia, MKUC dan lain-lain lah. Okey, dan yang ketiga diharapkan di akhir sesi nanti para pelajar dapat menjelaskan ya cara ataupun kaedah untuk mengekalkan hubungan yang baik antara majikan dengan pekerja. Okey, jadi di sini ada tiga objektif yang perlu kita capai ya dan diharap dapat dicapai ya setelah pelajar melihat video inilah ya perkongsian video daripada cikgu. Okey, kita terus kepada ya maksud perhubungan industri. Kalau kamu lihat di sini merujuk kepada hubungan yang wujud antara majikan dengan pekerja ataupun dengan kesatuan sekerja di dalam sesebuah organisasi. Nah, jadi hubungan industri itu adalah hubungan yang wujud antara majikan dengan pekerja ataupun dengan kesatuan pekerja yang diwakili oleh pekerja ya, yang mewakili pekerja itu sendiri ya dalam sesebuah organisasi. Okey, yang mana di sini kalau kamu lihat ya pihak yang terlibat dalam hubungan industri ini dia ada majikan, pekerja ya, kerajaan, kesatuan sekerja serta mahkamah. Ini mahkamah yang terlibat ini untuk membincangkan isu-isu ataupun sebarang tuntutan lah ya berkaitan dengan hubungan ataupun berkaitan dengan pekerja dengan majikan. Okey. Yang mana dalam hubungan industri ini dia akan meliputi ya beberapa aspek pengurusan pekerja, iaitu satu yang berkaitan dengan undang-undang buruh dan pekerjaan. Okay, yang kedua berkaitan dengan terma ataupun syarat penikmatan. Dan yang ketiga berkaitan dengan hak pekerja serta majikan. Jadi inilah yang kita akan lihat ya dalam pengurusan industri. Okey, seterusnya kepentingan. Kenapa perlu ada kesatuan pekerja? Kenapa perlu ada aspek yang dinamakan perhubungan industri ini? Satu, ya supaya kita dapat mencegah ataupun menyelesaikan sebarang perbezaan pendapat ataupun pertikaian yang berlaku antara
majikan dengan pekerja ataupun antara majikan dengan kesatuan sekerja yang mana akan mewakili pekerja yang terlibat. Jadi apa-apa pertikaian, ya, perbezaan pendapat, salah fahaman akan dapat diselesaikan sekiranya wujud perhubungan industri dalam sebuah organisasi. Yang kedua, untuk memelihara hak pekerja. Terdapat segelintir pekerja yang tertindas, yang mana haknya tidak hak pekerja itu tidak diabaikan, ya, menyebabkan pekerja-pekerja ini dia tertindas. Jadi dengan adanya perhubungan industri ataupun adanya satu badan yang mewakili pekerja, pekerja-pekerja ini mempunyai saluran, ya, untuk menyampaikan, ya, masalah mereka, hasrat mereka, ya, apa kesan yang berlaku kepada mereka, ya, apa yang berlaku kepada mereka. Terusnya, menggariskan tujuan mengadakan perundingan kolektif. Okey, perundingan kolektif ini maksudnya adalah perundingan ataupun perbincangan secara berkumpulan. Ya, jadi dengan adanya perhubungan industri, apa-apa perbincangan itu boleh dibuat secara berkumpulan. Persetujuan bersama akan dapat diambil. Okey, seterusnya melindungi kepentingan pekerja. Okey, ini lebih kurang sama macam memelihara hak pekerja lah, ya. Maknanya apabila ada satu badan, ya, yang dilantik untuk mewakili pekerja itu, maka kepentingan ataupun hak pekerja itu boleh dilindungi. Ya, mana-mana pihak, sama ada pihak majikan ataupun pihak pekerja itu sendiri tidak menyalahgunakan, ya, kuasa yang ada dengan mereka sehingga melibatkan ada pihak yang tertindas. Okey. Itu antara kepentingan perhubungan industri. Sekarang kita lihat, ya, peranan kesatuan pekerja. Kesatuan sekerja, ya, dia merujuk kepada pertubuhan yang mana menggabungkan semua pekerja dalam satu jenis industri, kumpulan pekerja dalam bidang yang sama. Okay, contoh yang mudah cikgu ambil kesatuan guru. Ataupun Persatuan Guru Malaysia, yang mana ahli di dalamnya adalah semua guru-guru yang terdapat di Malaysia. Bidang yang sama, kumpulan kerja yang sama. Jadi itu dinamakan kesatuan sekerja. Okey, yang mana kesatuan ini dia akan mewakili pekerja dalam sebarang tindakan penyelesaian masalah antara majikan dengan pekerja. Okey, sekiranya terdapatlah, ya, sebarang pertikaian ataupun masalah ataupun tuntutan, maka badan inilah, kesatuan sekerja inilah yang akan mewakili, ya, pekerja-pekerja itu untuk mencari jalan penyelesaian. Okey. Peranan kesatuan sekerja. Satu, ya, mengadakan perundingan yang melibatkan pekerja dengan majikan. Sebab di sini kesatuan sekerja ini dia menjadi orang-orang tengah. Jadi mereka lah yang akan mewakili, ya, pekerja itu untuk berunding dengan pihak majikan. Okay. Kedua, untuk memperjuangkan kepentingan dan melindungi hak pekerja. Ini sekiranya terdapat ada pekerja yang ditindas, ya, hak pekerja itu diabaikan, ya, ataupun majikan mengambil kesempatan kepada pekerja, maka badan inilah yang akan memperjuangkan, ya, kepentingan-kepentingan dan melindungi hak pekerja tersebut. Seterusnya, mewakili pekerja dalam tindakan perusahaan. Ini sekiranya, ya, organisasi mengenakan sebarang tindakan kepada pekerja, maka kesatuan ini boleh dijadikan sebagai wakil untuk mewakili pekerja lah, ya. Maksudnya di sini sekiranya tindakan yang dirasakan itu tidak munasabah ataupun terdapat perkara-perkara yang boleh menyebabkan, ya, kesatuan pekerja ini untuk membela, ya, nasib pekerja tersebut. Ya, jadi kesatuan ini akan mewakili pekerja, ya, untuk sebarang tindakan yang diambil oleh pihak organisasi. Okey. Kemudian yang keempat, menangani isu pekerja. Okey, isu-isu pekerja contoh seperti pekerja
tunjuk perasaan. Okey, pekerja berasa tidak puas hati dengan majikan, ya, tidak puas hati dengan pihak perusahaan ataupun organisasi, ya. Maka untuk menjernihkan keadaan, kesatuan sekerja ini akan memainkan peranan lah, ya, untuk menasihati, untuk membetulkan, ya, untuk mewakili, ya, supaya isu-isu yang berkaitan boleh diselesaikan. Okey, seterusnya mewakili dan melindungi pekerja tanpa diskriminasi. Ya, sebagai orang tengah, kesatuan ini akan mewakili pekerja lah supaya pekerja itu tidak didiskriminasi, tidak ditindas. Dan yang terakhir, peranan kesatuan pekerja adalah untuk memastikan supaya pekerja ini mendapat persekitaran kerja yang sesuai dan selamat. Maknanya kebajikan pekerja itu dijaga. Okey, jadi itu antara peranan kesatuan pekerja. Okey, seterusnya. Kepentingan tadi adalah peranan. Okey, sekarang kepentingan. Kenapa perlu ada kesatuan sekerja? Satu, supaya pelbagai aktiviti dan kemudahan, ya, dapat disediakan kepada pekerja-pekerja yang terlibat dalam yang menjadi ahli kesatuan itu. Okey, selain itu untuk mengekalkan faedah sedia ada. Okey, macam mana mengekalkan faedah sedia ada? Maknanya sekiranya kamu terlibat, kamu masuk dalam kesatuan, suara ramai itu akan lebih didengari berbanding dengan suara kamu sendiri. Jadi pihak majikan pun dia tidak ada kuasa untuk tidak sesuka hati, ya, untuk menindas ataupun mendiskriminasi pekerja tersebut. Okey, kemudian melindungi kebajikan dan ekonomi pekerja. Maksudnya di sini kebajikan pekerja itulah, ya, dari segi dia punya keperluan, ya, persekitaran tempat kerja yang selamat, ya, gaji yang berpatutan, ya, akan cuba dilindungi. Okey, dan seterusnya ada untuk mengukuhkan kedudukan pekerja dalam organisasi. Ini macam yang cikgu cakap tadi lah. Sekiranya kamu berdiri sendiri, ya, suara kamu itu dia menjadi agak lemah, ya, berbanding kamu berdiri dalam satu kumpulan pekerja, ya. Jadi dengan adanya kesatuan pekerja ini, ya, kedudukan pekerja itu boleh dikukuhkan dalam organisasi. Maknanya pihak majikan pun akan sentiasa berhati-hati dengan sebarang tindakan yang diambil kepada pekerja. Okey, itu antara kepentingan kesatuan pekerja. Kenapa kita perlu masuk dalam kesatuan pekerja lah, ya. Okey, seterusnya, ya, selain kesatuan pekerja juga, ya, kita ada satu yang dinamakan sebagai Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia ataupun MTUC, Malaysian Trade Union Congress, ya, MTUC. MTUC ini juga merupakan satu kongres persatuan perniagaan di Malaysia. Okey, ini dia menggabungkan peniaga-peniaga seluruh Malaysia. Persatuan perniagaan. Ya, yang mana ditubuhkan pada tahun 1949 dan didaftarkan di bawah Akta Kemasyarakatan 1955. Okey. Peranan MTUC ini, ya, satu untuk mempromosikan kepentingan organisasi kesatuan pekerja. Ini dia menggalakkan supaya ramai pekerja itu mendaftar dalam kesatuan pekerja supaya nasib mereka boleh dibela. Okay, yang kedua, melaksanakan dasar dengan berkesan, ya, pelaksanaan dasar tertentu, ya, boleh dilaksanakan dengan berkesan sekiranya kesemua kesatuan itu ataupun pekerja itu bergabung bersama-sama. Okay, kemudian untuk melaksanakan peruntukan perundangan jaminan sosial. Okay, ini akan melibatkan yang mana-mana melibatkan mana-mana peruntukan perundangan yang mana undang-undang itu akan menjadi jaminan, ya, jaminan kepada organisasi ataupun kesatuan sekerja ataupun pekerja itu sendiri. Okey, itu untuk MTUC. Okey, seterusnya kita ada juga satu Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam ataupun QPEX.
Ini sebenarnya QPEX ni, kalau kamu lihat dengan berita-berita di TV ini selalu ada disebut QPEX. Jadi apa itu QPEX? QPEX di sini adalah sebuah persekutuan kesatuan sekerja sektor awam termasuk badan berkanun dan kuasa-kuasa tempatan. Jadi maknanya QPEX ini adalah gabungan kesatuan-kesatuan sekerja sektor awam termasuk badan berkanun dan kuasa-kuasa tempatan. Bergabung dalam satu kongres yang dinamakan sebagai QPEX. Tujuannya satu, untuk menggalakkan kepentingan ataupun kesempurnaan kerja-kerja kesatuan sekerja gabungan. Maknanya apabila kesatuan-kesatuan yang ada itu bergabung, dia menjadi satu badan yang besar, badan induk yang besar, yang mana kepentingan dan kesempurnaan kerja kesatuan boleh dilaksanakan dengan lebih baik. Yang kedua, untuk melindungi kepentingan kesatuan sekerja gabungan serta anggotanya. Yang ketiga, untuk berusaha memperbaiki keadaan-keadaan kerja seperti pengambilan, cara pengambilan, masa bekerja, gaji, faedah dan lain-lain. Jadi apabila kamu sudah bergabung, kesatuan-kesatuan ini sudah bergabung dalam satu badan yang besar, maka suara itu mungkin akan lebih didengar. Dan seterusnya, mengatur hubungan antara pekerja dengan majikan. Dan yang kelima, berusaha untuk menumbuhkan jentera yang dipersetujui antara majikan dengan QPEX untuk tujuan perundingan. Maknanya mereka juga ni akan menjadi orang tengah lah yang akan mewakili kesatuan-kesatuan berunding dengan pihak majikan. Jadi itu antara peranan. Peranan yang berkaitan dengan QPEX. Jadi sebenarnya ada banyak peranan. Kalau kamu tengok sini, satu, mengadakan faedah bagi anggota kesatuan. Kemudian berusaha untuk membantu kesatuan pekerja anggota dalam keuangan contohnya. Mungkin ada kesatuan-kesatuan yang mengalami masalah keuangan, tidak dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti tertentu. Jadi sekiranya mereka bergabung dalam QPEX ini, QPEX ahli-ahli kesatuan yang lain boleh membantu kesatuan tersebut. Seterusnya, membantu anggota untuk memperolehi nasihat perundangan yang berkaitan dengan undang-undang. Kemudian menggalakkan undang-undang mengenai kesatuan-kesatuan anggota. Seterusnya, menjalankan kerja-kerja mengarang, mencetak, menerbit dan mengedarkan akhbar, majalah, berita untuk memajukan tujuan QPEX. Jadi maknanya dalam QPEX ini, maklumat berkaitan dengan QPEX lah, kesatuan-kesatuan yang ada dalam QPEX itu boleh dicetak, boleh diterbitkan secara bersama-sama. Dan seterusnya, menggalakkan kebajikan material, sosial dan pelajaran kesatuan-kesatuan anggota. Jadi ada banyak kalau kamu lihat ada banyak peranan yang dimainkan oleh QPEX. Sebab apa? Sebab dia adalah gabungan semua kesatuan-kesatuan pekerja awam, badan berkanun dan kerja kuasa-kuasa tempatan. Gabungan ketiga-tiga itu bergabung dalam satu badan yang dinamakan sebagai QPEX. Ini lain lagi, menggalakkan komunikasi secara berkesan. Kemudian menggunakan pihak ketiga sebagai orang tengah dalam usaha mencari jalan penyelesaian terbaik, melakukan rundingan dengan pihak kesatuan sekerja dan memaklumkan setiap pembaharuan organisasi. Tapi numberingnya salah. Patutnya tadi 11, 12, 13, 14 lah. Ada banyak sebenarnya peranan QPEX. Sekarang itu berkaitan dengan perhubungan industri, yang mana kita lebih fokus kepada peranan yang dimainkan oleh kesatuan pekerja, MTUC dan QPEX dalam perhubungan industri. Sekarang kita akan lihat pula bagaimana cara
ya, ataupun kaedah untuk mengekalkan hubungan yang harmoni antara pihak majikan dengan pihak pekerja. Okey, satu, mewujudkan suasana kerja yang aman dan gembira. Ini kedua-dua pihak lah, yang majikan sama ada majikan ataupun pekerja itu sendiri. Suasana di tempat kerja itu perlulah suasana yang positif, perlulah suasana yang aman, yang gembira. Jadi hubungan antara majikan dengan pekerja itu akan secara automatiknya terbentuk dengan baik. Okay, kemudian menguatkuasakan undang-undang buruh dan pekerjaan, yang mana di sini undang-undang buruh dan pekerjaan ini memainkan peranan yang penting lah ya untuk membela sebenarnya, ya, membela ataupun menjadi panduan dan rujukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Okay, kemudian mengadakan perundingan antara majikan dengan pekerja secara aman. Okay, ini sekiranya terdapat sebarang perselisihan, pertikaian antara majikan dengan pekerja, maka perundingan perlu dilakukan, ya, supaya isu yang berkaitan dengan pertikaian itu tidak menjadi besar, tidak menjadi panjang. Jadi perlu adakan perundingan peringkat dalaman secara aman terlebih dahulu. Okay, kemudian menerapkan sikap kesediaan untuk berunding dalam kalangan pihak pengurusan. Okay, ini pihak majikan itu sendiri perlu terapkan, ya, bahawa mereka ini sedia untuk berunding dengan pekerja sekiranya terdapat sebarang pertikaian yang timbul. Okay. Kemudian mewujudkan kerjasama erat, ya, antara pihak majikan dan kesatuan pekerja. Maknanya pihak majikan perlu bekerjasama dengan mana-mana kesatuan pekerja sebab kesatuan pekerja ini memainkan peranan yang penting, ya, sebagai orang tengah yang menjadi wakil pekerja itu untuk berunding dengan pihak majikan. Okey, kalau cikgu tidak silap, ya, 5 ni, tadi 6, 7, 8 itu adalah sambungan untuk kaedah mengekalkan hubungan harmoni antara pekerja dan majikan. Tersilap sudah cikgu punya slide. Maaf ya. Okey. Jadi itu berkaitan dengan perhubungan industri. Yang mana dalam tajuk ini, ya, bahagian yang terakhir ini berkaitan dengan perhubungan industri. Ini ada dua bahagian lah yang anak-anak pelajar perlu kuasai. Satu berkaitan dengan perhubungan industri itu sendiri, yang mana kita fokuskan kepada peranan badan-badan tertentu seperti Kesatuan Pekerja, MTUC dan KUPEX. Kemudian satu bahagian lagi adalah berkaitan dengan cara ataupun kaedah untuk mengekalkan hubungan yang harmoni antara majikan dan pekerja. Okey, jadi anak-anak pelajar, ya, rasanya setakat ini saja perkongsian cikgu untuk kali ini berkaitan dengan bab yang terakhir, subtopik yang terakhir dalam bab yang kelima ini. Okey, jangan lupa share, like, komen dan subscribe ke channel cikgu. Pergilah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, sekiranya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi rasanya sampai di sini sahaja. Ya, sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.